Mulalah kita dulu dengan Al-Fatihah dululah. Tiga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Untuk hari ni cikgu nak bincang CU3 dengan CU6 lah. Penyelenggaraan dengan pengujian. Okey. Kalau cikgu tanya Idlan, Idlan nampak tak skrin yang cikgu share tu? Nampak. Nampak? Okey. Bila melibatkan pengujian ataupun bila melibatkan pendawaian elektrik ni, banyaklah masalah-masalah yang kemungkinan yang boleh berlaku lah. Okey, antaranya yang pertama litar pintas, litar terbuka, beban lebih, bocor ke bumi, sambungan longgar, MCB ataupun fuse utama secara terpelantik, dan juga yang last kali tu rosak ke bumi tu jarang sikit lah berlaku. Cik, kalau kegagapan selalu melekat macam ni, tu benda tu. Macam mana? Macam ada satu soalan tu cikgu jawapan tu tulis apa? Ke benda lah yang selalu melekat ke benda tu. Dia sebenarnya term tu Ada satu lagi dia yang fuse utama tu kan. Sebenarnya fuse utama tu Ha. maksudnya dia punya switch on, dia berada dalam keadaan on. Cuma cikgu buat ayat tu, cikgu terpaksa ikut term macam dalam buku. Mana tu masuk melekat. Kalau yang jatuh dia akan sebut terpelantik. Tu yang cikgu nak buat kelas meet hari ni sebab cikgu nak terangkan term-term tu. Sebab kan dalam markah 30 sebab kan melekat dia tak faham, tapi dalam buku dia guna term macam tu. Dalam kertas nota yang cikgu share apa semua tu kan. Tu yang kadang aduh budak ni tak faham term cikgu rasa ni. Okey. Okey, tak apa Okay, tengok yang bawah ni. Ni normal berlaku litar pintas. Okey, litar pintas biasanya terjadi apabila pengalih fasa. Okey, ingat bila dikata je pengalih fasa, dia adalah tamatan live. Okey. Mana kabel hidup lah. Okey, dan neutral bersentuh di antara satu dengan yang lain. Okey, punca terjadi perkara berikut adalah disebabkan oleh salah satu daripada perkara-perkara berikut. Maknanya daripada litar pintas ni akan jadi benda-benda ni. Maknanya main point dia adalah litar pintas. Litar pintas tu punca daripada apa? So, yang pertama, litar buka. Okey. Nak mudah faham litar buka ni, kita faham, maknanya benda tu tak bersambung lah. Maknanya elektrik tu tak mengalir. Okey, litar terbuka mungkin disebabkan oleh satu daripada perkara berikut. Okay, yang pertama A, pengalih kabel terputus. Maknanya kabel dia putus. Okey. Yang kedua, pengalih kabel terkeluar daripada punca sambungan. Ni biasa dekat tamatan soket, dekat tamatan switch, dekat tamatan lampu. Kita tak buat dengan ketat. So dia akan jadi kes litar buka. Tapi yang bahayanya kes ni, kalau kabel ni terkeluar, kalaulah kabel live tersentuh dengan kabel neutral, itulah yang boleh menyebabkan litar pintas. Okey, yang ketiga, sesentuh switch atau pemegang lampu atau soket alur keluar tidak beberapa baik. Sesentuh switch ni maknanya kalau senang button lah. Dekat yang kita nak tekan switch tu kan. Dia tak dalam keadaan baik kan, dia loose. Macam pernah berlaku dekat bengkel kita tu, buat amali try. Check dengan meter semua okey, tapi rupanya ada masalah dekat switch. Switch tu sendiri yang rosak. Okey. Tu litar buka. Okey, yang kedua beban lebih. Apa yang dimaksudkan dengan beban ni Lan? Elektrik lebih kan? Macam dia elektrik lebih, tapi yang tepat ni beban ni adalah benda yang kita sambung dekat alat dekat plug tu. Contoh kan. Okey, kalau kat bengkel cikgu guna yang extension panjang. Okey,
Extension panjang tu sebenarnya tu hanya sesuai untuk alat-alat elektrik, alat-alat elektronik yang berkuasa rendah lah. Tapi kalaulah cikgu sekali sambung laptop, sambung LCD, lepas tu sambung sekali pula dengan cairan elektrik. Tak boleh lah sebab dia tu kuasa dia tu dah berlainan. Itulah kita masukkan sebagai beban lebih. Ataupun contoh lain juga macam MCB. MCB 6 ampere untuk berapa lampu kan? Ampere lampu. Berapa biji lampu dia boleh guna untuk MCB 6 10 ampere? 10 pandai. Okey, kalaulah dia guna sampai dia letak 12 lampu. Lepas tu tambah pula dengan 3 kipas. Ni juga kita katakan sebagai beban lebih. Okey. Okey. Beban lebih adalah disebabkan oleh penambahan beban yang lebih daripada yang dibenarkan atau salah mengira faktor kepelbagaian. Ni ingat lagi tak ni cara kira faktor kepelbagaian ni? Yang belajar form 4 tapi setakat ni kalian dalam soalan SKM tu tak pernah keluar lagi lah soalan faktor kepelbagaian ni. Faktor kepelbagaian ni adalah cara kita nak guna kira saiz kabel. Kabel tu Saiz kabel tu kan. Okey, nak guna kabel saiz berapa bilangan yang nak masuk. Tu kita panggil dia sebagai faktor kepelbagaian. Sekiranya arus yang dibawa lebih daripada had kabel pengalih akan menjadi panas. Yelah beban lebih panas lah. Macam motor kan, kita duk rem lama-lama panas, rosaklah enjin dia kan. Okey. Beban lebih yang disebabkan arus beban naik secara mendadak pada peringkat penggunaan motor elektrik static current berlaku dalam jangka masa singkat dan arus tidak terlalu tinggi. So sekarang ni mudahnya beban lebih, ingatlah, maknanya dia lebih daripada had yang dibenarkan. Okey, itu juga boleh punca kerosakan elektrik. Okey, bocor ke bumi. Apa yang kawal bocor bumi dekat DB kan? Bocor ke bumi. Dekat kotak KFA tu, apa yang kawal bocor ke bumi? Ni, PLBK. ELCB. Bahasa Melayu. ELCB ataupun PLAB. Okey. Siapa mencelah ni? Zikri. Selamat Zikri datang ke kelas cikgu. Zikri dah solat semayang dah? Dah makan dah? Zik? Dah makan, dah solat belum? Alhamdulillah. Kenapa lambat masuk ni? Dah, ikut dah. Lain dia slow. Lain slow. Tak apa. Cikgu faham. Slow. Okey, kita sambung Okey. Macam cikgu cakap tadi, kalau bocor ke bumi yang akan mainkan peranan adalah ELCB atau PLAB, pemutus litar arus baki ataupun earth leakage circuit breaker. Ada kalau dalam buku juga dia guna term ni PLBK ataupun pemutus litar bocor ke bumi. Okey. Yang ni cara tak silap cikgu Faizah pernah terangkan sebelum ni kan? Pasal penggunaan macam mana PLAB berfungsi. Kau tak ingat lah? Benar. Okey, tak apa, nanti cikgu akan share nota dia. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak tengok kat sini. Pada keadaan biasa, jumlah arus yang dibekalkan ke beban adalah sama dengan jumlah arus yang keluar pada beban. Maksudnya arus yang masuk mesti sama dengan arus yang keluar pergi ke beban. Okey, tapi sebab tak ada keseimbangan antara arus yang masuk dan keluar, ianya tidak mendatangkan kesan kepada alat ubah arus. Maknanya dekat PLAB lah ni. Okey, pada PLAB. Okey. Jika sebenarnya terdapat arus bocor ke bumi disebabkan oleh kerosakan ke bumi. Jadi kat sini dia yang mainkan peranan adalah tambatan E. Maka arus masuk dan arus yang keluar tidak seimbang lagi. Okey. Patutnya masuk katakanlah 40 M.
Dia keluar daripada DB tu pun kena juga 40 M. Ni bagus. Tapi kalau masuk 40 M tapi keluar, contohnya 50 M. Ni lah baru kita panggil dia sebagai bocor ke bumi. Okey. Ketidakseimbangan ini akan menjana arus. Maknanya dia bertambahlah menjana arus tu. Menjana arus. Dan jika arusnya melebihi kadar yang ditetapkan PLBK tersebut ataupun PLAB tersebut akan terpelantik dan seterusnya memutuskan bekalan. Kalau ingat lagi yang korang belajar apa? Litar skematik. Ingat tak? Kadaran PLAB berapa guna? Sekejap. Ada dua tu. Kalau untuk yang soket lain, tak ingat? PLAB dia ada dua. 40 M. 40 dengan 100 lah. 40 100. 40 A dengan untuk 100 mA ataupun 40 A dengan 30 mA. Ingat tu. Kalau 100 mA tu untuk apa? Untuk tu lampu Lampu, alat-alat elektrik. Kalau untuk 40 A 30 mA untuk soket. Okey. So, maknanya dia kena sampai had 40. Kalau lah lebih pada 50, automatik. PLAB yang bagus, dia akan terus terpelantik. Maknanya dia tak melekat. Kalau dalam soalan cikgu itu dia kata melekat, maknanya PAB tu dalam ataupun suis utama tu dalam keadaan bagus, dalam keadaan baik. Kalau dia kata terpelantik, barulah dia jadi jatuh. Okey. Okey, seterusnya sambungan longgar. Sambungan longgar pun masalah juga. Ataupun kalau cikgu tengoklah korang kalau buat amali, buang je dia punya penebat tu sampai tinggal 1 je kuprum. Tu pun boleh ke macam tu kalau tinggal 1 je kuprum? Patutnya kuprum dia banyak. Tapi dah lah waktu potong buang dia punya penebat dia apa semua dah tinggal 1. Boleh ke kita buat amali macam tu? Pendawaian macam tu? Tak boleh lah, tak sesuai lah kan? Okay, sebab nanti arus tu tak mengalir dengan baik. Itu juga kita simbolkan sebagai sambungan longgar. Litar longgar mungkin disebabkan oleh satu daripada perkara berikut. Okey, yang pertama, pemasangan tamatan kabel tidak kemas. Itu skru tidak ketat. Ni biasa ni. Konduktor tidak kemas. Okey, potong sampai tinggal kuprum dia 1 je. Okey, yang B, pemasangan tamatan yang telah lama iaitu kesan haba. Ni kena tengok. Okey. Pendawaian yang dah melebihi tempoh 10 tahun ke apa semua, kena tengok kabel tu adakah dia dalam keadaan baik ataupun tidak, ataupun dah haus ke, dah reput ke, tu kita kena tengok juga. Okey. Dan juga punca sambungan longgar ni juga ada disebabkan oleh pemasangan tamatan pada peralatan mudah alih. Maksudnya alat tu mudah bergerak. Sebagai contoh, plug yang sambung pada macam hair dryer ataupun iron, striker. Kan bila duk gerak-gerak, dah lah sambung dekat skru tu tak ketat. Dia punya kabel tu boleh tercabut. Okey. Kalau ada yang tak faham, tanya je . Okey, punca yang seterusnya adalah selalu terpelantik. Okey, apabila RCD tertrip, anda perlu menaikkan semua switchnya reset supaya bekalan elektrik pulih seperti biasa. Walau bagaimanapun, kadang-kadang RCD tidak dapat dinaikkan reset walaupun ditolak berkali-kali ke atas. Okey, RCD ni macam PLAB tadi lah. Sekejap ni. Gambar cikgu tak jelas sangat kan? Jelas je. Jelas. Okey. Ni. Kat bawah ni button reset kan? Sepatutnya kita tekan je. Katakanlah kita nak benda ni semua jatuh .
MCB ni semua jatuh. Okay, bila kita nak onkan dia, dia terpelantik juga. Jadi kat sini, kena offkan dulu ke semua ni, tekan reset, on dia punya RCCB, barulah naikkan satu-satu. Okay, itulah cara kita nak check macam mana button reset pada RCB ataupun PLAB. Okay, kalau lah dah naikkan, tak boleh, maknanya kita kena reset jugalah. Kalau lah benda tu dah reset, tak jadi juga, maknanya dia akan ada masalah pada bahagian switch utama ni. Okay, so kena check satu-satulah. Okay. Okay, tengok balik atas. Okay, seterusnya rosak ke bumi. Kerosakan bumi biasanya terjadi apabila pengalih fasa bersentuh dengan pengalih bumi atau badan logam pada alat perkakasan elektrik. Maksudnya, dia tersentuh pada tamatan L pergi ke E ataupun N pergi ke E. Itulah kita panggil sebagai rosak ke bumi. Ingat, kalau litar pintas dia hanya L ke N. Ini kita panggil sebagai litar pintas. Okey. Maknanya kat sini yang ni akan berlaku pada PLAB. Terpelantik. Kalau bocor ke bumi pun tu juga Betul. Kalau rosak ke bumi ataupun bocor ke bumi. Okey. Kalau litar pintas, dia mungkin akan menyebabkan MCB ataupun switch utama terpelantik. Okey. Okey, boleh? Boleh. So yang mudah je. Masuk ni. Amirul masuk dah? Dah. Amirul masuk dah. Sebab cikgu buat setting auto approve ni. Okey, maknanya masuk je, tak apa, tak kisah pun. Okey. So dan yang untuk membaiki ni cikgu skip dulu. Okey, kita tengok pada bahagian ni. Pengujian pula sekejap cikgu share screen sekejap. Okey, boleh nampak tak slideshow cikgu Boleh. Nampak dah. Okey. Nampak. Okey, inilah yang cikgu paling takut sekali lah. Bila exam SKM nanti, kalau pemeriksa tu tanya mengenai pengujian. Okey, sebab kadang-kadang dia akan suruh ambil meter. Okey, ambil meter, dia suruh tunjuk uji depan-depan dia. Okey, itulah yang risaulah sebab ada kadang-kadang kalangan pelajar ni dia tak tahu pun penggunaan meter sebab macam cikgu Pak Izzah pernah cerita sebelum ni. PPL sebelum ni dia tak nak guna meter digital. Korang biasa guna meter digital kan? Tapi dia nak penggunaan meter manual. So kena tahu jugalah cara dia. Okey, kita tengok dulu Okey, pengujian. Kenapa perlu buat pengujian ni? Disebabkan oleh kehendak perundangan. Okey, mengikut Peraturan 12.1 dan 2, Peraturan Elektrik 1994 menyatakan bahawa setiap pendawaian dalam sesuatu perpasangan perlu diselia oleh pendawai dengan sekatan fasa tunggal atau sekatan fasa 3. Setelah siap, pendawai berkenaan hendaklah memperakukan satu perakuan dan penyiapan. Maknanya ni dokumen lah ni yang dia kena sign. Okey, dokumen dia kena tanda tangan. Maknanya mengesahkan pendawaian tu adalah selamat. Okey. Mengikut Peraturan 13.1.2, Peraturan Elektrik 1994 menyatakan perpasangan itu hendaklah diuji oleh pendawai dengan sekatan fasa tunggal atau
pendawai dengan sekatan fasa 3 yang diberi kuasa untuk menguji mana-mana perpasangan dan yang hendaklah mengesahkan perakuan ujian bagi perpasangan itu. Maknanya mengikut peraturan 13.1.2 ni, hanya orang yang ada kompetensi dia sahaja yang layak untuk mengesahkan. Maknanya katakanlah awak nanti di bidang kerja, maknanya awak buat wiring, awak tak boleh menyatakan benda tu selamat. Maknanya ada lagi orang yang pakar yang menyatakan benda tu adalah selamat. Maknanya kena ada dokumen, dia kena tanda tangan. Maknanya kena check lah. Okay. Maknanya macam cikgu cakap tadi, ada borang iaitu kita panggil dia sebagai borang G dan juga borang H. Inilah dokumen yang perlu ada menyatakan pendawaian tu adalah selamat. Okay. Setelah selesai satu pendawaian, beberapa pengujian terhadap perpasangan pendawaian perlu dilakukan. Kalau awak ingat lagi borang yang awak buat itu tu. Kena tulis Saifius berapa, kalau ujian keterusan dapat berapa, pendebatan dapat berapa. Tu kena tunjuk, kena lampirkan sekali lah. Sebelum pengujian dijalankan oleh pemeriksaan, hendaklah dibuat keputusan pemeriksaan dan penyeliaan dan pengujian hendaklah menggunakan borang G dan borang H. Okay. Untuk pengesahan perakuan ujian bagi borang H dan ujian-ujian berikut hendaklah dilakukan. Pertama sekali, pemeriksaan pemerhatian. Dalam soalan kalau perasan yang cikgu buat ni dalam Google Form, langkah pertama mesti buat pemeriksaan visual. Term lain dia panggil sebagai visual. Okay, kenapa? Kenapa kena buat pemeriksaan secara pemerhatian ni? Tujuan apa nak kena buat? Sebab? Jawab. Ya, cikgu. Mengikut Mengikut IE. Okay, kena ikut peraturan dah. Okay, lepas tu sambungan ketat. Okay. Lepas tu yang lain samalah ikut spesifikasi tu semualah. Okay, yang kedua ujian keterusan. Apa yang dikatakan dengan keterusan ni? Cikgu pun selalu ingatkan tu. Tu, pengalih kabel Pengalih kabel. Maknanya data live daripada MCB akan bersambung dengan live dekat Swiss, akan bersambung dengan live dekat lampu. Macam tu. Ataupun soket litar jari. Daripada live MCB pergi ke soket tamatan live, sambung juga dengan soket yang seterusnya juga pada tamatan live. Okay, yang kedua, keterusan dengan ketuban sama Okay, yang ketiga ujian rintangan penebatan. Nak uji penebatan kabel tu, adakah kabel tu masih dalam keadaan baik ataupun tidak. Adakah kabel tu luka. Kena cek satu-satulah. Okay, yang ketiga, yang keempat ujian kekutuban. Ni nak cek betul ke tamatan yang disambung tu pada live. Betul ke sambung pada tamatan tu adalah neutral. Okay, kalau awak nak faham sebenarnya wiring ni mudah je bagi cikgu. Live ni dia mesti akan pergi ke Swiss. Neutral mesti pergi kepada beban. Okay, ingat tamatan live akan pergi ke Swiss. Neutral akan pergi ke beban. Okay. Yang kelima, ujian elektrod bumi. Ni kita buat itu sebelum cuti itu ni. Nak memastikan pembumian di kawasan sesuatu bangunan tu dalam keadaan selamat ataupun tidak stabil. Betul. Okay, dan yang keenam, kita kena buat ujian peranti arus baki. Maknanya PAB ataupun ELCB. Tujuan dia apa? Nak memastikan supaya PLAB tu akan dapat reset, terpelantik dalam masa yang dia tetapkan. Okey, itu umum Okey. Macam mana kita nak buat pemeriksaan pemerhatian ni? Okey, yang pertama tujuan dia adalah untuk memastikan macam cikgu cakap tadi, keselamatan sesuatu pemasangan telah terlaksana mengikut peraturan IEE, LLN
lembaga elektrik negara ataupun JKR. Cikgu. Dan Cikgu. Izu cakap dia nak masuk. Tapi cikgu tak accept. Tak dia masuk tadi. Sekejap. Cikgu dah auto. Kejap Dia pakai account lain tak tahu. Cakap. Dah ni. Sekejap. Tadi cikgu dah. Dekat WhatsApp dia cakap. Cikgu tak nak accept saya ke? Ni dah masuk dah. Tu Amirul. Tu siapa? Tu dah. Zul. Zul dah mengajuk lah. Zul okey ke? Tak apa. Amri. Okey Amri. Amri. Okey. Kutu kita macam mana ni? Apa itu? Kutu macam mana kutu? Tak tahu aku. Kesian Zul. Kesian kat Zul. Cikgu tak apa Zul dengan Haziq lah. Tak apa nanti buka sekolah nantilah. Buka sekolah insyaAllah kalau ada duit bayar tu semua. InsyaAllah. Okey, sambung balik Amirul hilang dah. Amirul macam cantik tu. Masuk keluar tak tahu kenapa. Hacker cikgu. Dia macam tak tahu masalah dia. Padahal dia kata kat cikgu dia guna Unify, takkan problem juga. Budak bomber kat kau orang bomber. Budak bomber memang macam tu. Aku masuk. Aduh, hai. Okey, sambung Ya. Okey, pemeriksaan dan pengujian perlu dijalankan ke atas perkara berikut. Ini yang dah biasa dah. Pemasangan baru, pemasangan penambahan atau pengubahsuaian, modified ke apa, kena buat pemeriksaan. Dan juga pada pemeriksaan pemasangan elektrik yang sedia ada. Okey, pemeriksaan pelihatan, macam tadi jugalah, biar ikut IEE apa semua tu. Okey. Multimeter. Okey, ni alat yang paling utama lah. Kita guna bila kita nak buat pengujian, iaitu alat multimeter untuk ujian kekutuban, keterusan. Okey. Kenapa gunanya multimeter ni? Dipanggil aviometer. Sebab dia boleh ukur ampere, boleh ukur voltan dan juga ohm, iaitu rintangan. Okey. Tapi bila kita nak ukur, nak guna multimeter ni, apa-apa dulu kita kena buat zero adjust screw dulu. Apa yang dimaksudkan dengan zero adjust screw ni adalah okey. Sekejap dekat bahagian ni. Tengah okey. Kita kena betulkan dia punya jarum dia dulu. Nak elakkan daripada berlakunya ralat. Okey. Dalam multimeter juga dia ada panggil range selector switch. Okey, mana bahagian range selector switch tu adalah dia punya yang punak tengah tu lah. Okey. Yang untuk yang ada unit tu. Ni panggil range selector switch. Okey, skala lah. Yang mudah dia skala. Okey. Okey, dalam range selector switch tu dia ada buzzer, ada pengukur bateri, pengukur transistor dan LED. Kalau tak faham secara mudahnya, tengok yang bawah ni. Untuk ukur ACV. Okey, arus ulang alik voltan. Untuk ukur DCV, arus terus voltan. Untuk ukur voltan arus terus. Ni untuk ukur rintangan. Ni untuk ukur arus. Okey, dekat multimeter tu ingatlah ada knob. Okey, dia panggil kutub positif dengan kutub negatif. Ataupun kita panggil juga, kalau term lain panggil sebagai probe. Okey, merah tu adalah positif, hitam tu adalah negatif. Okey. Pertama sekali ingat, bila kita nak guna multimeter ni, kena set jarum meter kepada kedudukan infinity. Mana kedudukan infinity tu ni? Tu adalah kedudukan infinity. Okey. Macam mana kita nak set kepada jarum kedudukan infinity ni?
Kita adjust dekat button ni. Button ni kena guna screwdriver lah. Okey, kena adjust guna screwdriver. Nak dapatkan ni, kena cantumkan. Okey, antara probe hitam, okey, dengan probe merah. Okey, cantumkan. Barulah kita boleh set dia punya kepada bacaan infinity. Okey, kalau awak biar tu kita tak dapat detect lah macam tu. Tu ingat, bila dapat multimeter tu langkah pertama yang kena buat. Okey, sebab cikgu risau ni bukan apa, sebab kita kat bengkel biasa je dengan meter digital. Terus set kepada buzzer kan. Cikgu takut nanti bila pixel sebenar dia nak suruh guna kepada meter manual ni. Okey, so ingat tu langkah pertama. Okey, ambil probe negatif, ambil probe positif, cantumkan, lepas tu set kepada infinity. Okey. Dan biasanya kita akan laras kepada fungsi ohm lah. Dan fungsi ohm tu set kepada fungsi ohm. Dia akan ada kali 1, kali 10, kali 100 dan sekali 1K. Okey. Okey, bila kita setkan dan nak uji ni, dia akan bergerak kepada jarum kosong lah. Okey, set pengatur, kita set, kena adjust pula. Tadi mula-mula, ulang sekali lagi sebab keliru ni. Okay, mula-mula kita adjust yang dekat penengah tu supaya jarum tu berada kedudukan infinite. Okay, lepas tu kita set pula kepada kedudukan kosong. Ni kena nak mendapatkan bacaan yang tepat. Okay, nak setkan dia tu kena set pada tombol pengatur sifar lah. Okay, sama juga untuk yang lain. Kalau untuk nak check voltan pun sama. Set juga kepada ACV. Kita tak boleh guna DCV. Data elektrik kena set kepada ACV. Sebab DCV ni biasa untuk kuasa yang rendah. Cikgu bagi contoh bateri. Okay, ACV ni adalah untuk elektrik. Okay. Sama juga set kepada 10, 50, 250, 1000. Tapi biasa kita set ada 10 lah. Okay. DCV mengukur tegangan DC. Direct current. Okay. Untuk benda-benda kecil Okay. DCMA berfungsi untuk ukur arus. Okay. 100 microampere. 2.5, 25, 250. Okay. Kedudukan off, setkan kembali tombol pengatur ke kedudukan off sebelum menggunakan multimeter. Okay. Langkah seterusnya, posisikan range selector pada posisi paling kecil atau besar jika nilai resistor rintangan tidak diketahui. Maka kita sekarang kita tak tahu rintangan tu berapa, so kita check, letak dulu pada nilai yang paling kecil. Okay, nilai paling kecil maksudnya kalau lah nak uji rintangan, awak set dululah pada kali 1. Okay, kalau dia tak bagi nilai, tukarlah pula kepada kali 10. Maknanya sekali 1 tu nilai dia tak sampai kepada yang dia nak lah. Kalau dia tak bagi bacaan, maknanya tak sampai pada had tu. Kali 10 tu adalah kepada nilai gandaan 10. Kali 100 gandaan kali 100 macam tu. Okay. Maknanya kita akan tengok dekat dia punya bacaan ohm. Okay. Cikgu bagi contoh macam ni. Okay. Kita set dia tadi. Dengan contoh lah ni nak buat ujian keterusan. Awak pun letaklah live MCB. Okay. Satu lagi probe letak kepada live Swiss. Laras kepada kali 100. Okay, bila laras kepada kali 100, bacaan naik. Dapat hampir dekat 4.8. Okay. Okay, tapi 4.8 tu bukannya 4.8 ohm bacaan dia yang sebenar. Sebab kita kena darab pula dengan 100 ni.
Kenapa darab dengan 100? Sebab kita pilih selector dia pada kali 100. Jadi jawapan yang sebenar, nilai yang kita dapat adalah 4.8 darab dengan 100, iaitu 4,800 ohm. Bersamaan dengan 4.8. Okey. Boleh faham? Faham. Okey. Oh. Okey. So sekarang ni ingatlah. Langkah pertama, bila nak guna multimeter, pastikan jarum tu set kepada infinity. Lepas tu laras selector, silangkan probe. Okey, dapat nilai kena kosong. Okey, dapat nilai kena sama dengan kosong. Okey. Lepas tu barulah kita ambil bacaan. Okey, sama juga untuk yang lain. Kalaulah kita nak ukur voltan AC, ACV, laras kepada 250. Okey, laras pada 250. Tapi hasil ukur dapat 205. So skala yang digunakan adalah 250. So ni betul lah dia punya nilai bacaan. So sebab kita punya ACV, voltan kita guna 240 volt kan? Untuk satu fasa. Ya. So dekat selector ni, kita pun kena laras kepada yang lebih besar sedikit. 500. 250. Atau kalau ada 500, laras pada 500 lah. Tapi kalau multimeter, dia 250 sahaja. Okey. Okey, sama juga kalau untuk DCV, macam saya cakap tadi, ingat DCV ni untuk direct current, biasa ukur pada bateri sahaja, tu tak guna pada elektrik kita. DCA untuk ukur arus. Okey. DCA untuk ukur pada arus. So kena tengok kat sini. Awak kena tengok dekat bahagian tepi ni. 10, 50, 250. Okey. Tengok pada laras ni berapa. Kalau kita laras pada 25, maknanya kena ambil pada bacaan yang ke-25. Maknanya keadaan 50 lah. Okey, batas ukur 25, hasil ukur 4. So skala dia adalah 4. Okey. Tapi kalau ni biasa tak pernah ukur lah, sebab kita akan ukur rintangannya kan. Okey. Ni yang cikgu cakap tadi, kalau nak ukur AC, okey, skala voltan 250, jarum menunjukkan bacaan 185. Okey. Yang ni Kalau bacaan skala voltan 250, sama juga. Okey, bacaan menunjukkan 225. Maknanya kira daripada kiri pergi ke kanan. Okey. Skala voltan pun sama. Okey, tak masalah. Apa nanti slide ni cikgu akan share kat awak nanti. Boleh. Okey, ni yang cikgu risau ni lah, nak ambil rintangan ni. Okey, ingat bila laras kepada 100, okey, laras kepada 100, bacaan dia tu awak kena darabkan dengan 100. Ni rintangan kena ambil pada bahagian atas ni. Sebab ni simbol ohm. Okey, ambil pada bahagian atas simbol ohm. Kalaulah dekat jarum tunjuk 16 macam yang A ni, 16. Tapi dia bukannya bacaan yang betulnya adalah 16 ohm. Kita kena darab dengan 100. Kenapa darab 100? Sebab kita dah laras pada jolak 100. Kalau kita dah laras dia pada kali 1, memanglah kita akan terus dapat bacaan dia 16 ohm. Okey, kena ingat tu kat bahagian tu. Okey. Penguji penebatan. Okey, sebelum tu okey, kalau ujian keterusan. Sekejap. Kalau ujian keterusan, kita akan uji tamatan apa dengan apa, ingat tak?
L dengan L. Dengan L. Kan? Ah, ingat keterusan, kekutuban. Sama. Sama LLNEE. Okey, bagus. Okey. Yang seterusnya, penguji penebatan. Penebatan ni lah kita akan uji. E. L, E, E, N-E. N, E. Lepas tu, L, N. LN. Okey. Isolation Continuity Tester. Ni betul juga. Nama lain meter, Mega. Kat bengkel, Insulation Tester. Dalam soalan guna Insulation Tester pun ada, guna Mega Meter pun ada. Dua-dua tu adalah untuk uji penebatan. Okey. Memastikan penebatan kabel berada pada keadaan yang baik, iaitu tidak berlaku kebocoran arus antara konduktor fasa dengan fasa, fasa dengan fasa, fasa dengan neutral dan konduktor fasa dengan bumi. Yang cikgu cakap tadi lah. Okay, L dengan N dengan E, L dengan E. Okay. Menguji ketahanan penebatan kabel terhadap voltan bekalan iaitu mesti berada pada julat 500 bagi fasa voltan dan 100 volt bagi line voltage. Kalau kita kat bengkel, kita laras kat berapa itu? Ingat lagi tak? Pada 500. 500. Okey. Ini alat uji dipanggil Insulation Resistant Tester dan kadang-kala dipanggil Mega Meter. Maknanya benda tu samalah dua tu. Okey, jangan keliru lah kalau keluar dalam soalan. Meter Mega sama dengan Insulation Resistant Tester, sama juga dengan penguji rintangan penebatan. Nama alat ni semua sama. Okey. Zaman cikgu dulu dia panggil meter Mega. Bila dah masuk zaman awak ni, panggil nak guna istilah Melayu, guna penguji rintangan penebatan. Lepas tu dalam modul tukar pula Insulation Resistant Tester. Okey. Dan hak keupayaan, ingat kita kena set kepada 500 lah supaya dia lebih stabil. Okey. Ni kena hafal sikit tau. Macam mana uji berterabur punya ejaan tu. Okey, langkah pengujian. Okey, switch utama hendaklah berada di dalam keadaan switch off. Main switch off. Okey, switch utama kena off. Semua beban hendaklah ditanggalkan. Beban ditanggalkan. Okey. Apa yang akan terjadi sekiranya beban tu tak ditanggalkan? Maknanya dia boleh bagi efek kepada nilai bacaan. Sebab kita sekarang ni, penebatan tu kita nak uji kabel, bukan kita nak uji beban. Sebab itulah beban tu kena ditanggalkan. Sebab beban dia ada kuasa dia. Nanti akan lari bacaan. Okey, switch kawalan litar hendaklah pada kedudukan litar tutup. Iaitu switch on. Ni yang cikgu takut ni. Ingat, litar buka, switch off. Litar tutup, switch on. Okey, switch kena on. Dan barulah jalankan ujian seperti jadual di bawah. Okey, tengok jadual dia. Okey, ingat tak cara ni? Ujian penebatan ni. Main switch utama kena off, beban kena cabut, switch kena on. Maknanya soket pun kena on. Okey. Jarum penunjuk akan menunjukkan pada skala infinity. Jika litar mempunyai rintangan yang sangat rendah, jarum penunjuk akan menunjukkan ke arah sifar. Sekiranya rintangan tersangat rendah, kemalangan elektrik seperti kebocoran elektrik, renjatan elektrik, kebakaran elektrik boleh berlaku. Jadi rintangan penebatan yang tinggi, maknanya bacaan kena tinggi.
bacaan tinggi ataupun infinity kan awak dapat kan kat bengkel adalah lebih baik dan selamat digunakan. So unit yang digunakan kita panggil dia sebagai mega ohm. Okey, boleh Okey, ni jadual 71A ni ada dalam buku IEE. Okey. Hingga yang bawah ni. Hingga ke dan termasuk 500 volt dengan sistem sistem di atas set kepada 500 bacaan minimum. Sepatutnya yang baik adalah infinity dan paling minimum. Baik Ni minimum. Maknanya kalau dapat 0.5 pun boleh diterima. Sama juga kalau voltan delta tu lebih daripada 500. Okey, bacaan minimum. Ni masuk minimum. Maknanya kalau lah awak dapat 10 mega ohm, dapat infinity, tu maksudnya dalam keadaan baik. Tapi kalau lah contohlah cikgu bagi yang ni, awak dapat 0.1, ni tak baik. Yang ni pula dapat 0.8, maksudnya tak baik. Cikgu nak awak faham betul-betul. Okey, dalam buku dia kata bacaan mestilah tidak kurang daripada 0.5 mega ohm. Okey, maknanya kena lebih lah tu bacaan dia masuk tu. Jadi yang paling baik adalah infinity. Okey. Okey, cara menggunakan meter Mega, sambungkan terminal line meter Mega pada terminal motor dan earth Mega meter ke badan motor yang hendak diuji dan laraskan switch ke posisi M ohm. Kemudian tekan punak test. Okey, letak point dulu. Lepas tu baru tekan punak test untuk dapatkan bacaan. Nilai penebatan yang baik. Macam cikgu cakap tadi. Melebihi daripada 1 mega ohm. Okey, semakin tinggi nilai rintangan, semakin baik. Makna kata nilai dia adalah infinity. Okey. So kat sini cikgu tak nak buat keliru. Kalau lah soalan tu kata 500 volt, awak kena ambil 0.5 mega ohm. Kalau dia kata nilai voltan ujian dia 1000 volt, awak kena ambil nilai bacaan dia adalah 1.0 mega ohm. Ni yang kita duk keliru. Bila keluar soalan, berapa nilai bacaan rintangan penebatan? Nak 0.5 ke nak 1.0? Awak kena tengok dia punya voltan yang dia guna. Sama ada 500 ataupun 1000. Okey. Okey, seterusnya meter kerintangan bumi. Ni yang kita buat masa cuti, sebelum cuti. Okey. Yang seronok-seronok kat luar tu kan. Okey, kenapa perlunya ujian kerintangan bumi ni adalah sistem pembumian adalah dimestikan bagi tujuan keselamatan pengguna dari bahaya renjatan elektrik akibat kebocoran arus elektrik pada bahan pengalih elektrik seperti peralatan elektrik, kabel elektrik, perkakasan, pemasangan bangunan berasaskan besi. Okey. Sebab sama ada secara sentuhan langsung ataupun direct contact ataupun sentuhan secara tak langsung, indirect contact. Situasi ini, kerintangan pembumian penting pada berlakunya kilat. Katakanlah setengah kilat kuat kan. Okay. Orang tua kata, masa kilat kuat, tutup TV, tutup alat-alat elektrik, cabut plug. Buang dia punya soket dia kan. Jangan sambung plug dia dekat soket. Tapi kita ni, tak dengar. On juga TV. Time tu pula tiba-tiba kilat kuat, pump. Terus blackout, TV kena petir. Okey. Maknanya kalau lah berlaku macam tu, tu disebabkan oleh sistem pembumian dia adalah dalam keadaan tidak baik. Okey. Tapi kalaulah on juga TV, tapi kilat kuat, ada petir kuat, kena kat rumah kita, tapi ALCB atau PAB yang jatuh. Tu menunjukkan pembumian kita dalam keadaan baik. Sebab bila PAB tu jatuh, automatik semua arus elektrik pun putus.
Jadi, dia dapat melindungi alat-alat elektrik. Okey. Direct contact maksudnya, time tu tengah berlaku kilat, kita terpegang besi tu. Tak pasal-pasal kita kena. Indirect contact, indirect contact macam cikgu cakap tadi, kalau dia berkait, kita tengah tengok TV, dia hanya kena TV, tak kena kita. Okey. Secara teknikalnya pula, sistem pembumian adalah dimestikan kena buat kok mana pun bagi tujuan pengaliran secara langsung kebocoran arus elektrik yang berlaku terus ke kandungan tanah bumi melalui konsep nyah-cas. Maksudnya adalah arus elektrik yang besar daripada kilat tu tadi, dia akan terus mengalir masuk ke dalam bumi. Okey. Okey. So, cikgu harap yang awak ingat lagi lah. Ni cikgu skip dulu. Okay, ujian keterusan. Okay, ada 3 ujian keterusan, iaitu yang pertama konduktor pelindung, ujian keterusan konduktor litar akhir gelang dan juga ujian keterusan konduktor hidup dan pengalih neutral. Okay. Tengok macam mana. Ujian keterusan konduktor pelindung, untuk memastikan semua konduktor pelindung disambung secara berkesan. Maksudnya ujian ni keterusan konduktor pengalih pelindung. Bila pelindung kita panggil dia sebagai E. Maksudnya nak uji E dengan E. Alat uji yang digunakan adalah jangka pelbagai, multimeter ataupun jangka ohm dan kaedah pengujian. Pastikan semua suis utama, RCD ataupun PAB dan MCB di litar buka. Switch off. Kena off. Okay, dia punya switch tu kena off. Semua kena jatuhkan. Dan semua beban ditanggalkan. Sambungkan test lead. Maksudnya probe ni lah ni. Okay, test lead ni. Ya kan kalau dah long tak. Okay, sambungkan test lead ni. Dan nilai bacaan hendaklah kurang daripada 0 ohm. Maknanya kalau awak dapat 0 ohm lebih baik. Okay. Ni gambar dia yang secara mudah lah. Okay, set kepada E. Satu letak dekat E. Yang lain semua uji pada E. Pada E soket, E row ceiling, pada E pada beban motor. Ni kita panggil keterusan konduktor pelindung. Okay. Okay, yang kedua, ujian keterusan konduktor litar akhir gelang. Ni untuk soket litar gelang sahaja. Sama juga guna multimeter. Kaedah pengujian, tanggalkan kedua-dua punca konduktor hidup dari MCB, konduktor neutral dan terminal neutral dan konduktor bumi dari terminal bumi di kotak fuse agihan. Seterusnya, maknanya sekarang ni, ayat ni, okay, yang cikgu buat ni, maksudnya kita kena cabut kabel dari MCB dan juga terminal. Ni cara yang betul lah. Macam kita sebelum ni kita dah buat je kan. Okay, seterusnya sambungkan lead penguji seperti gambar rajah di bawah. Di sebelah tu. E sambung ke E. Uji E dulu. Dah dapat E. Bacaan mesti kena kurang daripada 1 ohm. Okay, bacaan kena kurang daripada 1 ohm. Okay. Lepas tu barulah uji L dengan L, N dan juga uji N dengan N. Tak kisah. Nak mula L dulu pun boleh, N dulu pun boleh. Okay, tapi dengan syarat ketiga-tiga tu kita kena buat. Okay. Ni cara dia. Okay, langkah pertama uji live. Okay, 1 kena uji dengan 1. Dah settle 1 baru pindah. Yang tamatan 2 uji pula dengan tamatan 2. Kalau awak tengok ni, yang 1 tu dia uji semua untuk live. Okay, ni live. Okay, 1 pun uji pada live. Okay, yang kedua, barulah uji pada neutral. Yang ni pun uji pada neutral. Okay,
Tapi maksudnya bukanlah letak dekat kabel lah. Kita kena letak pada tamatan ni. Tamatan E, tamatan L, tamatan N. Okay, cuma dia letak je kat lukisan ni, dia letak dekat kabel. Okay. Macam cikgu cakap tadi, asingkan kedua-dua kabel dari MCB dan juga fuse. Cara mudah, kalau dah sambung, cabut dululah. Okay, ataupun longgarkan dia punya skru tu, cabut dulu kabel dulu. Okay, ambil bacaan kedua-dua konduktor bumi hidup dan neutral dan catikkan bacaan ring tangan. Berapa bacaan ring tangan tadi? Kena kurang daripada 1 ohm. Ataupun dapat 0 ohm. Okay. Betul. Ada nak tanya tak dulu setakat ni? Tak ada. Okay, benda nampak simple tapi bila depan PPL nanti awak akan berdebar macam-macam lah nanti akan buat. Tu yang cikgu risau tu. Okay. Okay, seterusnya ujian keterusan konduktor hidup dengan neutral. Ni nak check antara live dengan neutral. Ni kita tak pernah buat ni kat bengkel ni. Okay. Tapi kalau awak setakat dah buat L dengan L, N dengan N, E dengan E pun dah okay sebenarnya. Tak ada masalah. Cuma untuk kes ni, konduktor hidup dengan neutral ni kita akan pintalkan. Okay, ni. Pintalkan sama ada E dengan N ataupun L dengan N. Pintalkan sekali, kita nak cek keterusan dia dalam keadaan baik ataupun tidak. Dan bacaan dia juga mestilah dapat dalam 1 ohm. Cuma bezanya, okay. Switch utama RCD MCB tadi dilita buka, switch off. Okay. Semua beban ditanggalkan. Switch hendaklah dilita tutup. Switch tu pula yang kena on. Okay. Ni cara dia. Kena twistkan. Okay, L dengan N. Banyak uji L, N, E, N. Okay, cara mudah lah. Okay. Ada soalan tak? Setakat ni. Dah tak ada apa dah ni. Dok. Boleh? Okay, sebenarnya ujian kekutuban. Okay. Ujian kekutuban memastikan setiap fuse atau kawalan kutub tunggal, satu kutub dan perhati perlindungan disambung pada konduktor fasa sahaja. Boleh guna lampu skru Edison ataupun guna jangka pelbagai ataupun meter pelbagai. Okey. Kaedah pengujian, switch utama hendaklah dalam keadaan off, semua beban ditanggalkan. Okey, switch kawalan hendaklah pada kedudukan litar tutup, iaitu switch on. Maksudnya switch tu kena on. Okey, tadi pun switch kena on juga penebatan tu. Okey. Lepas tu barulah uji. Okey, ni uji. Okey, L dengan L, N dengan N, E dengan E. Bacaan kena kurang daripada 1 ohm. Okey. Kalau awak tengok ni, uji pada tamatan yang samalah. Maksudnya 1 pada kurang 1. Semua diuji live. E, N, L. Okay, lepas switch semua L lah kan. Okay, L, sini pun L. Dah settle yang L, barulah uji N pula. Okay, buat L dengan L. N dengan N. E dengan E. Okay, cikgu tahu awak dah mahir semua ni. Cuma ada step tu. Okay, ujian penebatan. Sama juga. Okay, cikgu dah ni ulang sekali lagi lah. Ni ingat, ujian penebatan ni. Ni bahagian kita. Sebab satu fasa Okay, akhir lampu ujilah L dengan N, L dengan E, N dengan E. Kalau soket, sama juga L dengan N, L dengan E, N dengan E. Okay, tapi step dia kena ingatlah ni. Switch dalam keadaan litar buka. Switch utama litar buka. Beban kena cabut. Switch kawalan kena on. Soket kena on. Bacaan hendaklah tidak kurang daripada 1 mega ohm.
Yang paling baik adalah Infinity. Nanti korang kena selalu baca ni Okay. Ni kalau pada alat elektrik. Ni cikgu nak tegaskan Kalau alat elektrik, nilai bacaan mesti tidak kurang 0.5 mega ohm. Kalau alat elektrik Kalau pendawaian mesti tidak kurang daripada 1 mega ohm. Ni cikgu nak awak tekan betul-betul ni. Tapi bacaan yang baiknya adalah infinity lah. Bacaan baik adalah infinity. Alat elektrik 0.5, pendawaian 1 mega. Tidak kurang tidak kurang. Bacaan paling baik adalah infinity. Jangan pening dengan nombor tu. Ni pun ulang dah sekali lagi ni. Nanti slide ni cikgu akan share sekejap lagi. Nanti study lah. Ni yang mudah sikit lah daripada nota yang kita belajar dekat kelas tu sebab dia ada gambar dah. Nanti tengok sebab cikgu tak nak lama-lama sangat ni takut habis data awak nanti. Ni bacaan meter mesti besar daripada 1 mega ohm. Tadi dia kata tidak kurang daripada 1 mega ohm, maknanya mesti kena besar daripada 1 mega ohm. Ataupun yang lebih baik adalah infinity. Ni elektrod bumi. Ni ingatlah terminal E disambung pada elektrod yang hendak diuji, konduktor hijau. P disambung pada pancang voltan. Spike tu yang kita ditanam tu. Pada keadaan jarak. Ni. Lepas tu jarak ni dengan yang ni kita kena ubahkan kedudukan. Kalau ingat lagi itu. Yang E tu adalah tetap. Ingat lagi tak ni? Boleh? Mana go? Apa cara nak buat rintangan bumi? Boleh kan? Boleh kan? Ni, yang ni kena tetap ni. Yang ni tetap. Yang ni kita ubah. Ubah jarak. Yang ni pun kena ubah jarak. Ingat lagi kan? Yang ni tetap. Yang ni kita ubah sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Dalam keadaan 10 meter. Macam gambar ni. Lepas tu bacaan kena ambil 3 kali kan? Siapa Pak G tu koi? Sabar sekejap. Jadi cikgu bagi. Bacaan ambil 3 kali, lepas tu ambilkan purata. Dan bacaan kerintangan elektrod bumi hendaklah kurang daripada 10 ohm. Maknanya yang kita buat sebelum ni dapat 30. Kalau ingat lagi kan, dapat 30 lah, 21 lah. Lebih daripada 10 ohm maknanya pembumian yang kita buat dekat bengkel, KH, dekat belakang dewan. Maknanya kat situ tak sesuai lah untuk kita nak buat pembumian. Ni. Yang hijau tu tetap, yang lain tu kita kena ubah. Alat-alat dia elektrod bumi, tanam elektrod, pada earth chamber, kelip pada elektrod bumi. Tapi kita itu tak kelip je kan. Kita main maksud dia sebenarnya dia kena pasang kelip ni. Tapi kita terus je kepit dengan meter dia. Tapi tak ada masalah pun. Tiada kehidupan tanpa ujian dan setiap ujian ada hikmah yang tersembunyi. Ada soalan? Boleh? Anak-anak murid cikgu? Boleh. Berapa orang ada ni? 5. 3, 4, 5. Zul dah WhatsApp Zul. Aku terlelap. Sorry cikgu, terlelap. Tak apa. Kerja ke ini? Kerja ke 7. Kerja dekat bahagian apa? Rider. Dominos yang dekat